Ini inisiatif yang PAS buat. Ini inisiatif yang kita lakukan semata-mata untuk menjaga kebajikan rakyat. Baik, tanpa melengah masa, dengan ini, dengan besar hatinya, saya menjemput Tuan Haji Rafi'i Mustafa untuk menyampaikan ucapannya dan seterusnya merasmikan skuad Cakna COVID-19 dan juga tabung kebajikan COVID-19. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 1 sehingga ayat 3. Alhamdulillah. Pertama-tamanya saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada saudara Khairul Yazman yang menjadi moderator pada malam ini, pada yang berusaha pengarah skuad COVID-19 PAS Negeri Sembilan, saudara Dr. Bagli Bagka, dan yang saya hormati sidang penonton yang turut bersama pada malam ini. Alhamdulillah. Pertama-tamanya saya mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dengan izinnya kita dapat bersama pada malam ini dalam satu program, satu majlis yang saya kira sangat penting, sangat signifikan dalam keadaan sekarang ini. Dalam keadaan di mana negara kita sedang berhadapan dengan suatu situasi yang mengancam kesihatan rakyat, pandemik COVID-19, yang mana kalau kita perhatikan kita sudah pun memasuki sekarang ini dikatakan pusingan ketiga, ya. Jadi kita lihat dari hari ke hari rakyat telah didedahkan dengan data, dengan perangkaan yang mencemaskan kita, membimbangkan kita. Ya, kalau kita lihat dari segi data setakat hari ini saja yang terlibat di seluruh negara, yang positif ialah sebanyak 667,876. Ini bukan satu bilangan yang kecil. Ini merupakan satu bilangan yang besar. Dan kita lihat pula angka korban yang telah meninggal, ya, angka kematian akibat daripada COVID-19 ini setakat ini ialah 4,069 orang. Ini juga merupakan suatu angka yang membimbangkan, yang mengejutkan ramai orang. Dan di peringkat negeri 9 sahaja, ya, kalau kita lihat hari ini pada 15 hari bulan 6, ada terdapat 396 kes baru. Jadi menjadikan jumlah yang terlibat di Negeri Sembilan setakat ini ialah 34,501 orang. Ini juga merupakan, ya, kalau kita lihat di Negeri Sembilan ini, nampaknya kita berada di ranking yang kedua, ketiga tinggi di negara kita ini selepas Selangor dan juga selepas wilayah persekutuan. Ya, jadi tentulah perkara ini merupakan suatu hal yang kita tidak dapat kita tidak dapat melarikan diri daripada memikirkannya. Memanglah kalau kita perhatikan pihak kerajaan, ya, Perikatan Nasional sentiasa sahaja
mengambil langkah-langkah dengan bersungguh-sungguh bagi menghadapi pandemik COVID-19 ini. Termasuklah usaha sekarang ini yang sedang giat dilakukan ialah untuk melaksanakan vaksin, vaksinisasi untuk rakyat negara ini. Dan kalau kita perhatikan, ini merupakan suatu usaha yang sangat penting, yang nampaknya telah diberikan prioriti, keutamaan oleh kerajaan. Dan bilangan setakat ini kita lihat hampir saya ingat 4 juta orang yang telah terlibat dalam vaksin untuk pusingan satu dan juga yang kedua. Jadi bagi kita rakyat, kita melihat memang hal ini betul lah, kalau kita lihat kerajaan memang sentiasa saja memainkan peranan selaku kerajaan yang bertanggungjawab dalam hal menghadapi bencana pandemik COVID-19 ini. Tetapi yang penting sekarang ini ialah bagi kita rakyat, sebagai rakyat yang bertanggungjawab, lebih-lebih lagi sebagai orang Islam, selaras dengan ayat yang saya bacakan tadi, ini adalah merupakan satu tanggungjawab kita, satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu ialah orang yang beriman, orang yang percaya kepada perkara-perkara baik, yang mendirikan, mengerjakan sembahyang serta membelanjakan, mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini adalah ciri-ciri orang bertakwa. Dan sebagai orang Islam, saya percaya kita adalah tergolong, kita sentiasa saja hendak meletakkan diri kita di kalangan orang-orang yang bertakwa. Jadi sebab itu kita tidak dapat lepas, tidak dapat lari daripada tanggungjawab untuk memainkan peranan dalam usaha untuk membantu usaha yang diambil yang dijalankan oleh pihak kerajaan. Oleh kerana apa? Kerana ini adalah tuntutan agama. Ini bukan soal kerajaan, soal parti pemerintah, soal pembangkang. Ini adalah soal Allah kata orang-orang yang bertakwa. Jadi maknanya semua kita orang Islam ini adalah hukumnya sudah wajib untuk kita melaksanakan, melakukan sesuatu dalam usaha kita untuk membantu di mana yang mampu. Sebab kita lihat ini merupakan satu cabaran baru yang mungkin belum pernah berlaku di negara kita ini. Oleh sebab itu kita pun faham kerajaan dalam keadaan yang barangkali tidak ada rujukan dari segi cara-cara, dari segi kaedah untuk menghadapi wabak pandemik ini. Jadi walau macam mana pun, alhamdulillah kita rasa bersyukur kerana Allah berikan kekuatan bersama kita adalah mereka pemimpin-pemimpin yang sentiasa sahaja memikirkan macam mana cara untuk menjaga kebajikan dan juga keselamatan rakyat ini. Tetapi kita, yang penting sekarang ini ialah di kalangan kita pula rakyat. Jadi kita mesti menyambut, kita mesti meletakkan diri kita dalam posisi yang menyambut usaha kerajaan ini dengan bersungguh-sungguh. Dan memang kita tidak boleh melakukannya secara sendiri-sendiri. Gerakan secara individu sebagai contoh mungkin tidak akan memberi impak yang besar kepada masyarakat. Jadi sebab itu usaha ini perlu dilakukan secara berjamaah. Ini dilakukan secara berkelompok. Saya mengucapkan tahniah kepada Prihatin Negeri Sembilan atas usaha yang diambil ini, iaitu menubuhkan skuad Cakna COVID-19 khususnya di Negeri Sembilan ini. Dan matlamat, tujuan, objektif telah diterangkan oleh pengarah projek saudara Dr. Badli Bakar sebentar tadi. Jadi sekarang ini saya ingin menyeru kita di Negeri Sembilan ini, oleh kerana ini merupakan satu tuntutan agama. Ini adalah suatu jihad, ini adalah suatu ibadah yang kita mesti laksanakan. Sebab bila kita berada dalam situasi ini, Allah meminta kita, Allah menuntut
Allah seolah-olah bukan Allah mendesak kita orang Islam ini supaya mengambil bahagian dan juga menyumbang, ya, sama-sama memberikan sumbangan tenaga ataupun apa sahaja, ya, sebab kita tahu dalam usaha untuk kita membantu mangsa COVID, ya, wabak COVID-19 ini adalah pelbagai. Mereka berhadapan masalah dalam hampir semua segi. Masalah dari segi ekonomi sudah pasti sebab sumber pendapatan, ya, setelah berlakunya perintah kawalan pergerakan ini dan sekarang ini pula total lockdown, memang akan apa nama ini terkesan, ya, semua orang akan terkesan. Jangankan mereka yang terlibat dengan COVID-19, yang tidak terlibat dengan COVID-19 pun akan turut sama merasakan akibat, ya, daripada total lockdown yang dilaksanakan sekarang ini. Jadi oleh sebab itu usaha yang diambil oleh Prihatin Negeri Sembilan ini merupakan satu usaha yang pada saya cukup murni, ya, selaras dengan apa yang dituntut oleh Al-Quran dan Allah Subhanahu Wa Taala dan banyak lagi ayat-ayat lain yang sememangnya sentiasa sahaja menekankan tentang pentingnya kita memberi sumbangan, ya, menafkahkan ataupun menginfakkan sebagian daripada harta yang Allah beri, yang Allah rezekikan kepada kita. Ini mudah-mudahan oleh kerana ini merupakan satu gerakan kita buat secara berjemaah. Ya, mungkin kalau kita boleh menyumbang seorang sedikit, akhirnya insya-Allah akan terkumpul juga dana yang mungkin dapat membantu untuk meringankan, ya, mangsa-mangsa yang terlibat dengan COVID-19 ini. Dan kita juga tahu bahawa dalam hal ini mungkin kita tidak dapat untuk melibatkan diri dalam skala yang besar. Tapi walau macam mana pun dengan usaha yang dibuat ini, ya, kerana kita juga akan terikat dengan SOP. Kita tak boleh nak bergerak bebas untuk bertemu dengan mangsa COVID-19 ini. Ya. Sebab ini akan menimbulkan masalah lain pula. Oleh sebab itu kita bersama kita adalah kumpulan yang profesional, para doktor yang saya percaya akan dapat melaksanakan tugas ini mengikut SOP yang telah ditetapkan. Jadi alhamdulillah saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih, ya, kepada semua yang terlibat daripada Badan Perhubungan PAS Negeri Sembilan yang melibatkan khidmat Malaysia, yang melibatkan Lujnah Kesihatan, Lujnah Kebajikan dan juga dewan-dewan, ya, di Badan Perhubungan PAS. Jadi ini merupakan di antara usaha yang kita jalankan selaras dengan apa yang dilaksanakan di peringkat PAS Pusat. Sebab di peringkat PAS Pusat juga telah ditubuhkan suatu sekretariat bantuan COVID-19 yang sudah pun dilancarkan sebenarnya pada minggu lepas. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah lanjutan untuk memastikan apa yang dibijam, yang diputuskan di peringkat PAS Pusat itu dapat dilaksanakan di peringkat negeri. Dan kita tahu bahawa kita berhadapan dengan cabaran, tapi saya yakin insya-Allah, ya, kita mampu untuk melaksanakan tugas ini dengan adanya mereka yang memang berkemahiran, ya, dalam bidang-bidang yang terlibat, ya, khususnya dalam bidang rawatan kesihatan ini. Dan yang keduanya juga khidmat kaunseling, sebab ini kita tahu, ya, mangsa COVID-19 ini seperti mana yang diumumkan, yang diberitahu, berhadapan dengan masalah tekanan, ya, tekanan jiwa. Memang siapa pun, macam yang saya sebut di peringkat awal tadi, bukan hanya mangsa pesakit COVID-19, tapi orang rakyat sekarang ini juga berhadapan dengan tekanan, berbagai tekanan yang mungkin boleh memberi kesan kepada ketenangan, ya, jiwa, pada perasaan. So di sini kita harap nanti peranan
mereka yang mahir dalam bidang bimbingan dan kaunseling dapat bersama kita bagi membantu, ya, sebab pihak kerajaan pun memang sudah ada tenaga pakar dalam aspek ini. Tetapi kita sebagai rakyat yang juga prihatin, saya percaya kita tidak mahu hanya menjadi sebagai pemerhati, sebab sebagai rakyat, ya, kita ada tanggungjawab. Ya, sebagai orang Islam lebih lagi lah pula kita tidak mungkin boleh berdiam diri, membiarkan sahaja, ya, tanpa melakukan sesuatu dalam keadaan negara berhadapan dengan cabaran yang begitu getir sekarang ini. Jadi saya ucapkan tahniah khususnya kepada semua yang terlibat, organisasi-organisasi kerajaan, pihak polis, pihak Kementerian Kesihatan, pihak barangkali Jabatan Kebajikan, yang saya percaya kita sangat memerlukan kerjasama ini supaya kita dapat melaksanakan tugas nanti dengan lebih licin, dengan lebih berkesan. Mudah-mudahan segala usaha yang kita ambil ini, yang kita laksanakan ini, insya-Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suatu amal. Dan mudah-mudahan nanti kita terlepas di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya kita sudah bertindak, melakukan sesuatu. Sebab yang penting adalah usaha kita. Kita berusaha. Result hasilnya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mohon doa, mudah-mudahan Allah permudahkan segala usaha baik kita ini dan kita dapat memainkan peranan dan juga mungkin boleh membantu masyarakat dan juga kerajaan dalam hal menghadapi wabak pandemik COVID-19 ini. Jadi saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan skuad COVID-19 peringkat Negeri Sembilan di bawah yang dianjurkan oleh NGO Prihatin Negeri Sembilan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.